Acara seterusnya adalah bersama Sifu dan rakan-rakan. Sifu memang orang kenal sebab dia memang lain kontroversi. Is Sifu. Sifu is kontroversi. Tanpa buang masa, saya menjemput Sifu and friends. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammad wa ala alihi washabihi wa man tabi'a bihadihi ila yaumil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebab dan kebab semua. Ini puasa ni semua bunyi kebab je. Macam dia Ustaz Doktor Masih. Thanks for the comment, masih kasih sayang tu. Nice. Kasih sayang. Teruskan. Ya. Now the reason is that mengapa konsep kasih sayang ini sangat-sangat special lah bagi saya. Duduk belakang terpegun dari dengan Dr. Basit bercakap tentang isu sekarang bukan sekadar bagaimana kita mengamal sunnah yang sahih, bukan sekadar itu tau, tapi kan bagaimana kita mengamalkan sunnah supaya timbul kasih sayang antara kita sendiri. Tak ada rasa cemburu, tak ada mengkhianati ada satu sama lain, so that timbul love, and that is very very difficult actually. Timbul cinta. And bagi seorang bukan Islam, dia satu hari dia belik kita hadis, and hadis yang dia pilih special hadis, dia stop ke hadis tu ialah hadis apa? Join pasal sayang. Ingat tak hadis tu? Man la yarham la yurham. Ingat kata-kata bahasa Arab tu. Barang siapa translate? Barang siapa tidak sayang tidak akan disayangi. Ya, barang siapa yang tidak sayang tidak akan disayang. I mean this is the thing. Dia tanya saya apa bahasa Arab dia. It's so powerful perkataan itu, tapi sejauh mana kita orang Islam kita amalkan. Jay-Z, you orang Islam tak? You orang Islam? Hari ni puasa? Berapa kali puasa lah? Sejak hari pertama. Hari pertama. So apa rasa you bila berpuasa? How do you feel? Rasa okey. Rasa lapar, rasa dahaga. Ya, puasa lagi lah. Tadi you solat dengan kita ke macam mana? Ini nak bersolat dengan kita kan? Maghrib? Boleh? Boleh ya? Nak solat kita kena tahu surah Al-Fatihah. Kita mulakan majlis kita dengan surah Al-Fatihah. Tolong baca surah Al-Fatihah sekejap. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maafkan tajwid dia. Tajwid dia is better than our tokoh pendakwah dia. Better, I'm telling you about better. Ustaz dia sudah alhamdulillah berkecimpung dalam bidang dakwah melebihi 20 tahun. Melebihi 20 tahun Ustaz lah. Bidang dakwah ni dia dakwah kepada kerja di Jabatan Agama Islam sebagai pegawai dakwah, orang peluk Islam, dakwah kepada bukan Islam, dia lah orang yang tokoh di sana. Baru-baru alhamdulillah terima pengiktirafan daripada Sultan Perak selepas kena tumbus sana tumbus sini selama 20 tahun meluka sana meluka sini sebagai tokoh pendakwah negeri Perak 2010. Satu anugerah tertinggi dah pada Ustaz ni. Alhamdulillah, thanks for coming. Tapi Ustaz mula-mula bila dia belajar Al-Fatihah is a disaster. Orang Cina punya lidah kan Al-Fatihah kan, yang kata wudu, yang kata main. Mana kata Jay-Z lebih baik lah, you out. Now, alhamdulillah hari ini kita ada special juga. Alhamdulillah kumpulan kita ada kumpulan Dr. Basit kata ada banyak nama. Al-Fikrah lah, Al-Hakam lah kan, Al-Buaya lah kan. Kita juga Al-Najashi dan kumpulan Al-Kalabu, Abu Talib dan Najashi. Yang salah satu daripada mereka Jay-Z, sekarang pula Jenny orang Islam kan? Bukan. Okay, saya tak berani tuduh orang bukan Islam tau. Tiba-tiba ke belakang dia tuduh Islam, saya sudah mengkafirkan dia. Biasanya saya akan tanya, you orang Islam, dia jawab sendiri. Bahaya tu kan? Orang boleh peluk Islam sesaat, boleh peluk Islam dengan baik. So, Jenny bukan Islam, saya ikut cakap you you bukan Islam. Jadi dia, apa saya pakai tudung? Bukan hati
Tapi Yeah, pakai as a tudung. respect lah. Oh, As a respect. as a respect lah. Okay, alhamdulillah. Jadi you boleh pakai tudung, boleh masuk kencing kat masjid lah. Sah, sisi out. Very smart, very smart. Okay. Jadi, and also our brother Alex Chai. Alex Chai, are you a Muslim? No. No, okay. Muslim. So, Alex Chai for you. Call apa yang I think that ada tanya soalan pada Alex Chai dulu, boleh ya? Ya. Bagi Alex Chai, bila Alex Chai pelik lah, orang semua pelik, you know that. Kerana apa? How come non-Muslim here? You are Chinese kan, not a Indian kan? Nak tengok IC dah. Kalau Bangladesh IC lah, okay. You mazhab apa? Mazhab Buddhism ke Christianity ke apa? Mazhab pula, agama. More to free thinker. Free thinker lah, dia free thinker actually. Ya, free thinker saat ni orang. Jadi sekarang timbul satu isu yang hangat-hangat, you know, Islamofobia. Ya, ya. Tiga orang ni banyak tolong kita lah dalam dakwah actually. Kita nak consult you sekarang Ustaz. Islamofobia satu perkara sangat-sangat susah. Eksin lah satu jemaah NGO. Dia kata dakwah kita kepada bukan Islam daripada sains merdeka sampai sekarang, khususnya di kalangan orang Cina, is only 1%. Kita tak melihat pada kuantiti hidayah datang Allah Subhanahu Wa Taala, tapi is only 1%. Now, kepada Sabahan, Kadazan dan Iban jauh lebih lah. Tetapi kalau Chinese society memang honestly speaking, joke aside lah, serious stuff ni sekarang memang sangat-sangat lemah dibandingkan merdeka sampai sekarang. There is no joke lah. Mengikut Dr. Yunus Ma Cheng, dia buat PhD di Universiti Malaya, Chinese Muslim juga. Dia from China, and he speaks excellent Mandarin. Dia interview ketua-ketua editor dan juga taxi driver. Dapat taxi driver, ketua editor, and PhD thesis dia persepsi orang Cina terhadap Islam. PhD thesis dia lah, di Universiti Malaya. Conclusion dia ialah, dia buat ialah tak ada beza antara taxi driver dengan ketua editor. Tak ada beza. Semua dapat dalam mass media. Jadi kita akan tanya Alex, apa persepsi orang Cina terhadap Islam di negara kita. Dan di bulan petang, bila kita sibuk dengan Lina Joy keluar dari Islam, kita sibuk berdemonstrasi. Sebelum tu, pada tahun 80-an, ada 300 keluarga Cina di Pulau Ketang. Sekarang hanya tinggal keluarga Cina yang Muslim. Keluarga Cina Muslim, mula-mula 300. Sekarang hanya tinggal 3 sahaja keluarga Cina Muslim. Yang lain bukan. Mengapa kita tak kisah? Mengapa kita tidak ada kasih sayang? Mengapa kadang-kadang saya rasa kita bersifat berkauman di dalam dakwah kita? Kadang-kadang saya rasa, bukan semua orang Islam, itu kita rasa. Ya, jadi saya nak tanya juga, sebelum Alexa ni ada Ustaz yang dulu lah. Ustaz ada pengalaman berdakwah melebihi 20 tahun dakwah pengiktirafan lagi kan? Boleh komen sikit tak berkenaan dengan isu murtad? Rasa berdiri ya boleh ya. Kita ada setengah jam, 20 minit aja untuk berceramah, lepas tu question Q&A. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala asrafil Muhammad hamdan kafa wassalamu ala hilil mustafa wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang saya sanjungi kitanya Sifu atau moderator kita yang itu luar biasa. Bila jadi alien? Nah, yang saya ini sahabat-sahabat saya. Halo. Ya, ya hebat-hebat. Ya, belum lagi masuk Islam sudah nampaklah kehebatan dia. Kalau setelah masuk Islam, saya tak lagi cakap, saya takut. Sebab dulu saya baca Fatihah tak betul sangat. Dia kata dulu, dia kata mana? Dia baca ia kata kudu, ia kata lain. Dia bercakap ia kata kudu. Hebatlah tu. Sebab dulu saya tengok buku, itu saya tak ada guru mana. Itu bunyinya itu betul berguru. Okey tuan-tuan ya. Jadi saya satu sikit aja sebab berkenaan dengan Isu murtad ya? okey isu murtad ya. Okey. Jadi saya bertugas di bahagian dakwah Jabatan Agama Islam Negeri Perak, di mana banyak kes-kes murtad
dia pihak Majlis Agama Islam Perak menyuruh saya mewakili untuk ke mahkamah. Pasal berkaitan dengan kes-kes tentang. Ya sebenarnya kan tuan-tuan nak tahu tak, yang banyak orang semula berani memohon di mahkamah. Kita punya permohonan sudah bermula sejak tahun 1998. Tapi masa itu sikit-sikit semua tak berani. Tapi makin lama makin hangat rancak. Orang sudah berani. Jangan kata di dalam mahkamah orang berani mohon, tetapi di dalam Facebook dan sebagainya dia berani. Dan mereka berani tuntut dekat mahkamah. Tengok gambar saya menyembah pokong, saya memakan daging babi. Dia tunjuk tu gambar tu makan daging babi. Oh, sampai berani lagi tuan-tuan. Dan lawyer dia siapa yang defend dia? Lawyer Ha. Cerita sikit. Lawyer yang defend dia tahu tak tuan-tuan, tahu tak? Orang yang belajar undang-undang Islam. Orang belajar undang-undang Islam membela dia supaya dia tak payah keluar tuan-tuan. Saya pun sedih. Walaupun saya ni mu'alaf, tapi dia pun faham-faham juga. Tahu sikit-sikit juga. Saya bukan mu'alaf lagi lah. Tak Bukan ada ustaz ataupun tentara dengan mu'alaf lagi. Dia akan tak berdua. Sebab apa tuan? Saya sudah cakap semalam supaya tuan-tuan saudara lama beda. Saudara lama Saudara lama. kena tunjuk contoh lebih baik untuk saudara baru. Maka dengan tu tuan-tuan semua kena berani saya makan tiap-tiap hari. Saya pun saudara baru lah. Sebab cari makan lah tuan-tuan beda. Cina pun cari makan juga ya. Dan Cina kalau jumpa dengan Cina mesti cakap yang caneng. Suaminya belum. Ini tanya orang Cina sangat takut lapar punya tahu tak? Itu sebab belum puasa dia sangat takut tahu. Macam first time dia puasa dia takut. Saya first hari pertama saya makan apa tahu? 2 bungkus Maggi, 2 tambah 2 biji telur. Masak lagi Milo 1 keras besar. Tambah lagi 2 biji telur dalam. Tapi tuan-tuan ni tak ada tipu tuan-tuan. Ini lebih benar daripada kisah benar TV3 punya. Bila saya nak merokok, Allah, aku tak boleh turun ke bawah. Saya tu sampai sini. Okey, sebutan dia mana-mana. Okey, ada orang Melayu mohon pun tak ada. Tak ada tuan-tuan. Tak ada. Orang Melayu tak pernah memohon murtad. Tapi bukan tak ada. Pernah berlaku kawan saya satu sekolah bangsa Melayu telah keluar berislam. Dia bagi tengok Kristian salib. Tapi apa yang saya nak bagi tahu ialah walaupun kebanyakan memohon keluar Islam adalah bangsa Cina tak jadi mahkamah. Tapi kau nak tahu tak, bilang yang lebih banyak adalah dari kalangan bangsa Melayu. Kerana kita dengan Dato' Mufti Perak sini bagi tahu. Tak ada statistik saja. Ya. Mengapa orang Melayu tak berani pergi ke mahkamah mohon saya mahu murtad, tapi orang Cina Islam begitu semangat jihad dia pergi mahkamah saya mahu murtad. Sebab kita tahu, tuan-tuan, bila saja selama pergi ke mahkamah memohon, kalau Cina India orang yang bergaul sana bolehlah maafkan lagi. Ini Cina India Allah, ini saudara baru tak tahu lah. Boleh belah masuk Tak neraka. apalah. Kalau orang Melayu pergi, muka masam. Oh, you kena masuk syurga. Tahu tak, bila tunjuk muka masam tak nak layan, belum lagi nak bagi orang sudah tunjuk muka masam. Nak mohon apa lagi? Ini soal takfir, perbezaan kasta. Sepatutnya tuan-tuan tahu lah, kita belum tunjukkan muka yang orang senyuman bagus. Walaupun mereka ini nak keluar Islam, tapi bila kita senyum sambut mereka, jadi kita boleh bagi kaunseling kepada mereka. Tapi kalau tunjuk muka masam, siapa lagi tak dia? Tapi akan datang berjumpa dengan kita lagi. Saya tak beri contoh lah tuan-tuan. Kalau seorang perempuan mengantuk tangan pada kita, contoh, yang belum kuncik, saya belum nikah lagi, apa kita kata dengan dia? Itulah tengok, kita tak tahu hukum lah. Kita tahu ni haram ni, zina ni semua. Cubalah kalau kita cakap, oh tahniah ya. Ya betul. Kasih sayang. Kasih sayang. Wah, you boleh mengandung, baguslah tu. Tunjuk contoh baik. Okey, baik kita selesai masalah. Membanyakkan umat lagi. Yes. Maka kita percaya tak? Dia akan datang berjumpa dengan kita tak? Dia kata lah, tadi ceritakan lagi daripada kita. Itu tuan-tuan nak tahu tak kenapa berlakunya panjang buang anak? Pasal kita tak nak layan mereka. Mereka tak ada tempat nak
Keluarga tu nak cerita, nak luahkan. Akhirnya mereka buang anak. Punca siapa? Oh, kita juga boleh tak? Kita. Okey, sampai duduk. Tanya Alex saya pula. Oh. Hebat. Bagus. Okey. Thank you very much, Ustaz. Okey, Alex saya, sama. masa tak cukup lah. Tinggal 10 minit, 15 minit macam tu aja. Okey. Alex saya nak tanya sikit. Sebagai bukan Islam, apakah punca Islamofobia? Fobia ni dengar nama Islam yang meletak lah. Apa sebab? Kalau saya nak bicara dulu. Assalamualaikum. Dan apa khabar? Saya sangat lagi salam lagi. Akan beri jawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Saya sangat suka kepada perkataan ini kerana ia bermaksud peace to point ini. Kerana banyak orang yang tak faham. Kerana apa puncanya Islamofobia? Kalau nak cakap Adakah punca itu berpunca daripada Barat ke semata-mata? Orang kata Islamofobia ni Barat ni jahat. tak, tidak. Masyarakat Cina memang takut kepada agama Islam. Punca dia pada Punca masyarakat dia. sendirilah. Kalau you tengok mengikut sejarah, kalau orang Cina, jangan kata sejarah dulu. Kalau sekarang orang Cina boleh masuk Kristian, boleh mereka berkanut Buddhis. Tapi mengikut sejarah, Buddhis ini bukan datang dari Cina. Dia datang dari India. Kristian ini datang dari Palestin. Ya, Betul. Jesus ya. Jesus datang dari Palestin. Tetapi kenapa mereka dengar saja agama Islam, mereka sudah takut? Boleh saya explain sikit? Maksud dia apa yang saya cakap ialah, betul saya kalau saya salah. Okey. Maksud saya ialah cakap dia kata, jika ada gambar sekali Cina benda tak logik. Bila anak mereka peluk Islam, mereka marah gila. Kamu sudah peluk agama bukan Cina. Mereka akan dianggap sebagai pendaharka kepada bangsa Cina kan? Pendaharka kepada keluarga dan bangsa Bangsa Cina. Kamu sudah murtad dari Cina. Wow, kan? Cina dah murtad dari Cina. Jadi isu sekarang ni Zat. Tetapi kan kita hujah balik. Apakah logik tak konsisten langsung? Agama Buddhism bukan berasal dari Cina. Itu agama bukan agama Cina juga. Kristianiti bukan agama Cina. Mengapa boleh terima agama yang bukan Cina ni, agama India sekalipun, tetapi tidak boleh terima agama Islam? Jadi Islamofobia itu kerana bias juga, ada sedikit bias, prejudice terhadap Islam itu sendiri. Tapi adakah punca Islamofobia berpunca dari umat Islam itu sendiri? Kalau nak cakap tidak. Kalau nak cakap macam ni tidak ada. Kerana kita tak boleh bertepuk dengan sebelah tangan. Masalahnya berpunca daripada dua masyarakat. Masyarakat Cina dan also masyarakat Melayu. Mereka tepuk tangan baru bercinta kan? Betul. Itu hasil dari Islamofobia ya. So okey, apa pandangan apa pendapat you tentang apa pandangan you tentang Islam? Dia orang Chinese kan? You kata punca dia daripada orang Islam juga. Tadi kita selalu sebut dia punca dia masyarakat Cina juga. Mereka inconsistency di dalam cara mereka berfikir dalam budaya Cina. Macam mana yang budaya orang Islam saya? Don't worry. Kalau you kritik pun kita takkan bom dia kan. Tak ada apa, betul ya? Ya insyaAllah. Saya tak berani garanti boleh hidup tak, tapi teruskan. Okey. Kalau di Malaysia, masyarakat umum Cina menengokkan kalau seseorang yang memeluk Islam, especially orang Chinese, orang Cina, mereka akan menganggap dia masuk Melayu. Efek dia, kita boleh tengok kat televisyen. Kalau Hari Raya Aidilfitri, mesti kuning, mesti hijau dengan simbol ketupat dia. Kenapa tak mau guna merah, oranye dan boh oranye dia? Betul ceng-ceng. So, I mean, mass media also memainkan satu peranan yang sangat penting. Kalau bila nak cakap tentang penyanyi Islam, betul tak? Yang lagu Islam mesti pakai kopiah nasyid. Lepas tu baju Melayu. So, mass media yang bukan saya kata mass media yang mengakibatkan Islamofobia, tetapi yang masyarakat Cina umum yang tersendirinya yang takut kepada perkara macam ni. Macam saya cakap, masuk Islam, masuk Melayu. Tapi masuk Kristian, masih Cina. Pernah saya ada satu kawan yang bercakap dengan saya. Sorry kalau saya cakap macam ni. Kalau masuk agama Islam, tak boleh makan babi. Betul tak? Haram. Tetapi saya tanya balik kawan saya,
Macam mana dengan vegetarian Cina? Macam ni dia bukan Cina dah. Dia tak makan daging langsung. Betul tak? Tapi memang ini prasangka, boleh cakap, terhadap masyarakat Cina umum terhadap Itu pendapat yang bagus. Jadi kalau orang Cina kata masuk Islam tak boleh makan babi, mana orang Cina tak makan daging? Vegetarian. Bukan saja babi tak makan, ayam tak makan, semua daging tak makan. Tapi tetap Cina. Jadi isu makan ni tak jadi masalah sebenarnya. Yang masalah tu bias tu. Masalah bias tu mungkin berpunca daripada mass media itu sendiri yang menggambarkan Islam itu Melayu itu Islam. yes. Itu dia. Ya, So, Alex, I tengok you pun tengok Jay-Z asyik belik buku hadis. You kata you nak tingkat atas, ada belik kitab Al-Quran. Oh. Malam pukul 11 malam ni syariat. You kata, nak baca Quran mana? Saya kata paling best for you to mula ialah surah surah apa? Al-Hujurat. Al-Hujurat kan? Ya. I tengok you suruh you nak hafal satu ayat yang malam. Ayah, apa yang hafal mana satu yang apa? Yang apa lah? Menyentuhkan. Mana ayat yang menyentuh tu? Ayat ni daripada ayat suci Al-Quran yang sangat bermaksud, yang saya sangat berpegang kepada dia after selepas saya membaca dia. Waja'al nakum syu'umba wa qabailah lita'arafu. Maksud dia, kami telah menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan kabilah-kabilah untuk mengenali antara satu sama lain. Jadi, for you, adakah Islam untuk satu bangsa? Yes, untuk satu universe. Ingat, agama Islam adalah agama dinofitra, agama untuk semua orang. Tetapi apa yang berlaku di Malaysia memang kental. Ya. Terima kasih, Alex. Thanks a lot. Jay-Z boleh. Janice dah bagi warning lah, saya taruh jarak. Okay, I tak paksa cakap hari ni. Don't worry. Okay, lain kali cakap lah. Okay, Jay-Z, boleh tanya sikit, boleh berdiri kan? Ya. Alright, ya, itu dia. Okay, Jay-Z sebenarnya dia dalam bidang psikologi, child psychology. Dia melihat diri dia bakal menjadi seorang pendidik ya. Bila jadi seorang pendidik, apa yang membuat dia minat untuk mendalami Islam, memahami Islam ialah dia ingin menjadi bridge. Anak murid dia daripada Islam dan bukan Islam. Itu yang membuat dia minat untuk memahami Islam, dan bukan sekadar memahami Islam, juga menghayati Islam. Dan bagi baru yang data, Jay-Z sudah berpuasa sejak hari pertama. Alhamdulillah. Jay-Z nanti pun nak solat maghrib dengan kita, ya, insyaAllah. Tapi Jay-Z nak tanya soalan sikit. Soalan saya mudah saja, mudah sangat. Sebagai seorang seorang guru lah, seorang pendidik, bakal pendidik ya. Okay. What is your vision? Dari segi dakwah itu sendiri, anything. Memang pelik lah orang bukan Islam bercakap pasal dakwah. Ya. Okay. Assalamualaikum kepada semua. Dakwah kepada murid saya. Ya, sebagai guru kan, your version of dakwah. Pada saya lah, seorang murid dalam sekolah lah, tidak harus macam dia punya syllabus, tidak harus semua exam, semua kena jawab soalan, pas dapat A and A+, semua pas exam nak masuk universiti tu. Bukan tu je. Saya sebagai seorang pakar guru lah, saya ingin mendidik anak murid saya untuk menjadi seorang khalifah di muka bumi ini. Jadi pemimpin lah kepada umat-umat manusia, dapat menjadi seorang yang berwibawa, dapat berdiri depan, bercakap dan menyebarkan agama kepada. Adakah for you in your mind that pelajar-pelajar patut di sekolah patut di-expose kepada agama-agama lain? Ini satu isu kontroversial bukan negara. Adakah interfaith dialog itu perlu bermula di sekolah
lagi? Ya, saya rasa dia patut bermula lah sebab takkan nak sampai dewasa baru kita nak pergi mencari-cari agama yang sebenar kan. Ya. Mesti bermula dari kecil, kita dididik dengan agama ni macam ni, agama ni macam ni, agama ni macam ni. Ya. Baru murid-murid, anak-anak sendiri dapat menilai yang mana lebih baik, yang mana lebih baik. Okey, saya nak tanya JC juga. JC ada pengalaman. JC pernah cerita dulu bila JC sendiri pun mula-mula nak kenal Islam, tanya soalan pada orang Islam itu sendiri. Apa berlaku pada JC apabila JC tanya orang Islam soalan-soalan tentang Islam? Okey, masa saya mula-mula nak tanya, Ya. saya tanya kepada kawan saya lah, kawan saya, roommate saya kan. Saya cuba bertanya soalan-soalan yang berkaitan, yang basic-basic lah pasal kenapa awak nak puasa, kenapa awak nak solat, gitu. Tapi saya dapat jawapan yang macam kurang memberangsangkan lah, macam kurang memberi semangat lah untuk saya terus mencari. Itu tak. Saya rasa macam agak down lah sebab dia bagi jawapan saya macam tu, kepada saya macam tu. So saya rasa lah kepada semua brothers and sisters, saya rasa sebagai seorang Muslim, kita tidak patut, anda semua tidak patut tidak patutlah untuk Perasan. Ada tidak patut ya. tak patutlah untuk jadi macam tu. Kalau orang tanya soalan, jawablah dengan baik sebab dia orang nak belajar. Kalau macam orang tanya soalan, jawab dengan baik, InsyaAllah nanti dia terbuka hati dia, terbuka hati pintu dia, dapat hidayah daripada Allah ke, dapat cahaya ke. Ya, cahaya. Dia pemula Islam. Ya, betul. Jadi masalah apa yang JC cakap ialah dia pengalaman dia ialah bila dia tanya soalan tentang Islam, dia memang muka tak sedap lah. Seolah anda itu bukan Islam, anda tak layak tanya tentang Islam. Kalau nak tanya saya, masuk Islam dulu baru tanya. Jadi last soalan ialah JC apabila JC juga ada berhujah dengan agama-agama lain kan. Apa dia punya, selepas dia kenal Islam, bukan berhujah nak kata agama lain tu salah atau tidak lah, tapi nak kenal adakah agama lain macam tu juga, penganut-penganut agama lain, ada penganut Islam sahaja, penganut agama Kristian, penganut agama Hindu. Okey, kalau macam contohlah saya beri tanya kawan saya beragama Kristian kan, dia akan menyambut soalan saya dengan hati yang terbuka, tangan yang terbuka. Tanyalah dia akan jawab. Lagi dia menggalakkan kita nak tanya. So, saya rasa orang Islam patut jadi macam tu. Menggalakkan orang bertanya soalan-soalan yang berkaitan dengan Islam supaya mereka dapat belajar dengan lebih lagi. Dapat menimba ilmu lah tentang Islam. Ya, terima kasih JC ya. Ya, terima kasih. Dan soalan nanti. Okay, saya nak open for Q&A. Whatever it is. Ya, kita about 10 to 15 minutes. Ada question Q&A? Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, saya ada ramai kawan Chinese, Christian and Buddhist. Okey, so memang kalau macam saya kawan-kawan, biasanya macam saya akan introduce Islam lah, macam kalau diorang tanya saya akan jawab lah semampu yang mungkin. So nak tanya pendapat pada semua yang ada hadapan, apakah metod ataupun cara yang terbaik untuk kita perkenalkan Islam kepada orang yang bukan Islam, especially Chinese, Christian Chinese or Buddhist Chinese? Okay. Cara yang terbaik. Cara yang terbaik saya akan tanya Ustaz lepas tu saya tanya Alex Chai, boleh ya? Okay, Abdul Talib sini. Okay. Terima kasih saya ucapkan kepada saudara kita yang bertanya. Okey, dia untuk berdakwah kepada orang-orang Cina, nak sampaikan dia ada berbagai-bagai keadaan. Tapi saya rasa mungkin saudara beri tekan kepada cara personal, kerana sahabat-sahabat yang rapat dengan kita. Sebenarnya kita nak sampaikan untuk Islam kepada mereka, tak semestinya kena cakap Islam, tak semestinya kena pergi sana, hai, you kena masuk Islam, kalau tak masuk Islam you akan masuk dalam neraka. Wah, ni intonasi soalan. Tidak. Tak semestinya macam tu. Kalau itu menakutkan orang. Kita boleh ubahkan satu cara yang paling senang, tuan-tuan. Macam kita ajar dia, itu suka bincang dengan dia topik yang dia suka, senang. Kalau kita topik cerita lah. Kalau bunga-bunga lah. Cerita bahasa itu cukup. Lepas tu dia nak beritahu, bila sampai time sembahyang, kita sembahyang saja. Di tempat itu juga. Kalau tempat itu di tepi jalan juga, kalau kita mampu buat, kalau kita berani buat. Dia kata betul.
Pasal saya pernah sembahyang di kedai kereta. Saya tak ada cakap Islam, saya sembahyang saja. Lepas habis selesai, kawan-kawan semua datang tanya saya pasal agama Islam. Tengok, saya tak boleh cakap, dia orang semua tanya saya. Kan senang, cepat, tepat sekali. Ini pun ada English one yang sangat bagus lah. Ini apa yang point Pak? Ustaz pun pernah bawa saya pergi sembahyang kat Taman Cina. Pasal kita jangan pilih sangat tempat tau. Lepas tu orang tanya saya soalan. Ini isu sekarang di Malaysia, bercakap agama isu sensitif kan. Very sensitif tau. Orang tak nak cakap pasal agama. Agama itu memecah belahkan. Agama itu berkauman tau. Dia ingat balik semua 13 Mei semua. Serius. Sensitif tau. Jadi nak break the ice tu contohnya sembahyang di depan ni orang. Kita tanya. Itu satu benda, buat satu catalyst, satu stimulus yang biar kita tanya soalan. Itu penting tau. Tanya soalan. Jangan jadi macam Jay-Z kan, tanya soalan penentang. Apa sih ada soalan banyak? Dia bukan Islam dulu. Jadi itulah. Itu apa? Breaking the ice itu penting sebenarnya. Okay, yang lain tu skill lain akan datang insya-Allah. Now, Alex Chai macam mana? Oh, Alex Chai pula. Macam mana nak berdakwah kepada anda? Okey. Pada pendapat masyarakat Cina umum memang pantang kalau disebutkan mati. Saya pernah didakwa oleh beberapa orang, kawan. Pantang sebut mati ya? Mati, confirm. Dia tanya soalan macam tu. Pernahkah awak fikir selepas you mati nak pergi mana? I pun tak mati lagi, you cakap mati. Sui ya. Sui tau, malang. Masyarakat Cina memang pantang kepada cakap kepada mati. Elakkan persoalan macam ni. Kalau nak, macam mana nak berdakwah? Point dia. Amalan baik yang sikap baik Prophet Muhammad. Betul. Kalau nak berdakwah dengan dia, cakaplah tentang sikap baik Prophet Muhammad yang sepatutnya dicontohi oleh manusia sekarang. Sekarang dia society memang moral sudah runtuh, pecah. Kita boleh tengok daripada berbagai aspek. Cuba cakapkan amalan baik yang diamalkan oleh kita. Mungkin dia akan berasa ini tak lain. Tak macam, memang kalau kita tak pasti dulu ada kawan dia berdakwah kepada dia. Kalau you datang pergi dengan dia, nak berdakwah dengan dia, kalau cakap pasal mati, mungkin dia dulu sudah dengar, alah pasal mati lagi, apalah ni. Mati aja. Semua mati. Ini adalah pendapat saya. Ya, lepas semalam saya ada pergi kepada interfaith dialog di Bangi, di Hotel Pretoria bersama Syakirin. Ada banyak berbagai pengalut agama lain, dan saya duduk dengan Buddhis lah and society Nalanda society, and mereka tanya dia tentang apakah masalah umat kita sekarang, Malaysia in general, Islam ni masalah akhlak. And dia begitu bangga dengan suci satu dengan suci Buddhist group kan. Dia kata kami alhamdulillah, tujuan kami nak selamatkan umat manusia, and we are the first. Dia pergi bangga lah, we are the first. Masa tsunami kena ke Aceh, we are the first to arrive at Aceh, and we are the last to leave. Tapi agama-agama lain cuma macam faham je lah. The last to come, paling lambat datang dan paling awal balik. Sekarang sampai kat sana, kami sudah sampai ke Aceh dah. Dan balik, tunjuk kami sudah ada relief lah, apalah. It just mess me. Itu masalah. Dia the first one to arrive, man. Orang suci Buddhis, orang muda-muda, syabab dia orang, and the last to leave. Jadi umat Islam, akhlak kan, we actually talk about fiqh, halal, haram, bertengkar habis-habisan. Sifu, apa sih pakai topi? Haram. Saya kata, akhlak macam mana seperti Jay-Z lah. Hadis pertama dia jatuh cinta, ya man la yaham la yaham. Jatuh cinta, itu yang tarik mereka kepada arah Islam sedikit-sedikit. Ada soalan lain ni? Sikit lagi. Okay. Yes, brother. Jadi you were saying about takut kan. Saya nak tahu satu je. You takut kat Melayu ke takut kat Islam? Both tak takut.
Masyarakat Cina. Explaining saying that orang Cina takut dengan Okay, what he means is that not you. So you Tak takut pun. you kelabu aku balik. Okay, Maya cuba cakap persepsi orang Cina secara umum. Bukan you. Bukan persepsi okay. you. Okay. Kalau okey, kalau cakap macam ni, masyarakat Cina mereka takut kepada Melayu. Betul. Kerana apabila kita tengok surat khabar atau berita, kalau mereka akan menganggap orang Melayu macam orang Melayu Kelantan yang sangat kerana bukan saya nak bersentuh tentang politik. Okey. Kerana sana PAS ambil. Kalau nak beratur pun lelaki sebelah, perempuan sebelah. Yang mereka menganggap orang Melayu sangat ekstrim. Sangat ekstrim. Tetapi kalau anda yang tinggal di Kelantan atau pernah pergi ke Kelantan macam saya tengok situasi di sana sangat harmoni. Makcik Cina kena rompak pakcik Melayu yang kerja. Betul? Saya nampak dengan mata sendiri. Sana sangat harmoni. Tetapi media-media yang menghasut, memainkan batu api ni. Actually media itu media orang Islam. Ya. Jadi kena faham tu, dia takut pada Melayu, maksudnya takut pada Islam. Dia tak boleh lari, Melayu ada tonggak Islam di negara Malaysia. Yes, betul. Any question? Ya. Alex, you are as a free thinker. Yes. Saya nak tanya. Perspektif you bila you borak dengan orang Kristian, apa yang you rasa lemah di Islam ni dan yang you boleh jadikan point untuk you borak dengan orang Kristian? Faham? I mean apa yang you nampak Islam ni fail. Kalau you dekat belakang kita orang ni you kutuk. Alex, saya nak tahu tu. You cakap juga. Okay, cantik. Apa yang tak puas hati tentang Islam? Okey. Sebagai macam mana saya cakap, kat Malaysia memang isu ini adalah isu sangat sensitif. Memang masyarakat Cina tengok Islam Melayu. Islam itu Melayu. Padahalnya apabila kita tengok balik, mereka akan menganggap kaum Melayu merempit di jalanan. Tapi Cina pun rempit. Cina rempit dalam kereta atau berliar dalam clubbing. Apa yang sama macam saya cakap, media yang memainkan peranan yang sangat penting. Kerana berita buruk yang asyik dilaporkan di berita adalah berita kaum Melayu. Sorry ya, kalau saya cakap macam ni. Kaum Cina, mereka pandai under kapet. Under kapet. Ada ini kapet lah. Macam orang tak tengok. Ini lead by example. Lead by example. Jika awak adalah umat Muslim, umat Islam yang sangat baik, bagilah contoh, show your example to those non-Muslim that Islam is not terrible. Islam apa? Isi bagi Alex Chai, dia sebenarnya apa yang membuat dia ingin mendalami Islam. Okey, dia sudah tahu dah Islam bukan Melayu bukan Islam, dia sudah tahu. Tapi dia rasa pelik tau sebenarnya. Jadi bukan Islam lagi. Ni kena faham. Bukan Islam ni, kena faham. Dia rasa pelik kerana kalau Islam itu memang agama yang benar, mengapa umat Islam terrible? Jadi dia tak mau bias. Dia cek Islam. Dia masih tengah belajar lagi. Adakah punca dia berpunca dari Islam itu sendiri? Dia masih cek lagi. Pada doing research lagi. Itu pandangan pandangan. Oh, umat terrible dia. Agama ke? Atau bangsa? Dia masih lagi cek. Yang tak? So far your impression of Islamic teaching kan, for you ada masalah you tak setuju ke Islamic teaching itself? Tahu? I think it's fine. So far fine. So far. Yes. Soalan. So hope kita sudah nak beriftar dah insyaAllah. And Jay-Z pun asyik tersekat cakap nak pakai ni, dia nak tukar ni. Dia tengah puasa lah. Awal lah. InsyaAllah. So sekarang kita pass balik pada MC kita Mustaqil Nawawi yang begitu hebat sekali ni. Nawawi tak? Okay.